Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bincangkan pada malam ini mengenai dengan syarat-syarat sah solat. Kita bincangkan pada minggu yang lalu, di antaranya adalah suci daripada hadas, sama ada hadas kecil dan juga hadas besar. Kena mengambil wudu dan tidak boleh dalam keadaan berjunub. Kemudian syarat yang kedua, syarat sah solat adalah suci daripada najis, sama ada badan, pakaian ataupun tempat. Maksudnya kita tidak menanggung najis tersebut dan tidak bersentuhan dengan kita, dan juga tidak dipakai pakaian yang bernajis. Dan kita bincangkan juga pada minggu yang lalu mengenai dengan najis-najis yang dimaafkan ada 4 bahagian. Ada najis yang dimaafkan pada air sahaja, tidak pada selain daripada air. Dan juga ada yang dimaafkan najis yang ma'fu anhu, yang dimaafkan sama ada air ataupun selain daripada air, iaitu seperti tai lalat. Lalat membawa tai yang tak nampak, tak dapat dilihat oleh mata kasar. Tapi kalau dapat lihat najis tersebut yang lalat bawa, kita nampak, memang nampak dia bawa tu walaupun kecil, maka itu najis yang tidak dimaafkan. Yang dimaafkan adalah najis yang tidak nampak oleh mata kasar. Dan kita ada bincang juga mengenai najis yang dimaafkan hanya pada tempat sahaja, tapi tidak pada selain daripada tempat. Ini sekiranya najis tai burung yang begitu banyak. Dan syaratnya ada 3 syarat yang kita bincangkan sebelum ini. Untuk najis pada tempat, sekiranya salah satu, sama ada najis tersebut basah ataupun anggota badan kita basah, tangan kita basah, salah satu basah maka najis. Kalau dua-dua kering tidak mengapa. Dan juga ada juga najis yang dimaafkan pada air, pada cecair, tetapi tidak dimaafkan selain daripada itu, iaitu seperti pada terkena pada pakaian, badan dan sebagainya. Contohnya seperti cicak ataupun lipas binatang yang tidak mengalir darahnya, terjatuh dalam air ataupun pada susu kari, maka dia adalah perkara yang dimaafkan. Tetapi bila mana terkena pada ada pada pakaian kita bawa dalam solat, maka tidak sah. Semua yang kita bincangkan mengenai najis-najis ini, sama ada najis tersebut bersentuhan ataupun kita menanggung, walaupun tidak secara direct, kita tidak bergerak dengan pergerakan kita. Tidak bergerak dengan pergerakan kita, tetap tak sah sebab kita dikira menanggung. Begitu juga memberi implikasi yang buruk, iaitu semayang tak sah sekiranya kita membawa haiwan, kita menanggung haiwan, kucing dan sebagainya dalam solat. Tak sah kerana kita bawa najis, kerana tempat buang najis dia tu tidak dibasuh dengan air. Bila tak dibasuh dengan air, walaupun najis tersebut kering, tempat keluar najis dia, tapi dia tak basuh dengan air, maka itu juga dianggap sebagai najis dan tidak boleh kita bawa dia dalam solat. Kalau bersentuhan dengan kita tak apalah, tapi kita bersentuhan tidak mengapa, cuma kita tak dukung dia dalam solat. Bulu kucing sedikit itu diberi kemaafan. Walau kita dah bincang sebelum ni, setiap bulu binatang yang tidak boleh dimakan, maka tertanggal je bulu tersebut, maka hukumnya najis. Melainkan bulu yang boleh dimakan, bulu daripada binatang yang boleh dimakan, kuda ke, lembu ke, kerbau, itu tidak mengapa, bulu ayam ke. Tapi bulu daripada binatang yang tidak boleh dimakan seperti kucing, najis, melainkan sedikit itu dimaafkan kerana dia bersama, dia sentiasa bersama dengan kita. Kucing binatang yang jinak. Begitu juga kita menanggung
orang yang mana kencing tetapi tak basuh, tidak basuh dengan air, hanya beristinja aja, sama ada dengan tisu ataupun batu, batu, bukan batu yang keras, batu seperti tanah liat. Sekiranya dia beristinja dengan tisu ataupun dengan batu seperti tanah liat, dia tak basuh dengan air, tempat keluar najis itu dianggap sebagai najis, tapi najis yang dimaafkan pada diri orang tersebut, tapi tidak pada orang lain. Bila orang dukung dia, maka dianggap sebagai najis, telah dianggap menanggung najis, maka hukumnya tak sah. Sama juga budak-budak yang budak-budak baby yang mana kita tak basuh dengan air najis, tapi kita lap dengan wipe, dengan tisu basah. Tisu basah ini dia tidak menghilangkan najis. Dia hilang najis, tapi dia tidak bersih. Dari sudut syariat tak bersih, walaupun dia hilang najis. Sebab syarat untuk kita dukung budak-budak baby dalam sembahyang, hendaklah dia suci daripada najis. Mana kita alirkan dia. Kalau dia kencing, kita basuh, percik, kita sembuh dengan air tempat dia kencing tadi. Ataupun kalau dia berak, kita basuhlah bahagian belakang, mengalirkan air pada tempat yang keluar najis. Itu baru boleh kita bawa dukung dalam sembahyang. Atau kanak-kanak yang pakai pampers, dia pakai pampers, sekiranya diyakini ada najis pada pampers dia, kita dukung dia dalam sembahyang, maka hukumnya tidak sah, sebab kita telah menanggung najis. Kalau bersentuhan tak apa, sentuh tak dipanggil tidak menanggung najis. Makna kita dukung dia ataupun dia berada di atas kita, dia pijak kaki kita, ataupun kita sujud, dia berada di atas belakang kita, maka itu semua adalah dianggap sebagai menanggung najis. Sebab tu sebelum sembahyang, kalau anak kita sedang bermain sekeliling kita, kita cek, kita tengok pampers dia ringan ke berat. Kalau ringan, belum kencing tu, maka tidak mengapa. Kalau baru tukar dalam 10-15 minit, maka belum kencing lagi lah. Selalu kebiasaannya belum kencing lagi. Tapi kalau 3 jam, itu berkemungkinan dah ada najis. Tapi kita lihat, kalau kanak-kanak tersebut selalunya dia kencing lepas daripada 5 jam, maka 3 jam tu kita tengok pampers dia kering lagi, maka boleh kita dukung dalam solat. Tapi selalunya kanak-kanak ni lepas 2 jam 3 jam dia akan kencing lah. Sekiranya yakin, kalau kita tak pasti, kita tengok, kita rasa daripada luar lah, berat ataupun tidak. Kalau dia kencing walaupun sedikit, kita akan rasa sikit. Sekiranya kita yakini pampers tersebut najis, maka tak boleh kita menanggung dia, hukumnya batal. Kalau dia bergantung bergayut di tangan kita ke, maka hukumnya juga adalah najis, kita menanggung najis, maka sembahyang kita akan batal. Walaupun Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam hadis Bukhari, Nabi dukung cucu dia, Umamah binti Zainab. Umamah binti Abil As. Abil As ni dia tu murtad. Jadi sebab tu dibinkan dengan anak Nabi, iaitu dengan mak dia, iaitu Umamah binti Zainab. Umamah ni cucu perempuan Nabi. Nabi dukung dia dalam semayang. Dalam hadis menyebutkan fa iza sajada wada'aha, bila mana Nabi nak sujud, Nabi letak dia. Wa iza rafa'a rafa'aha, bila Nabi bangun daripada sujud, Nabi dukung dia balik. Dalam riwayat yang lain, bila mana Nabi nak rukuk, Nabi dah letak je lah, letak dia. Kemudian Nabi bangun daripada rukuk, Nabi dukung dia balik. Nabi sujud, Nabi letak dia balik. Ada pelbagai riwayat lah. Cuma nak bagi tahu Nabi dukung cucu perempuan ini sebagai satu pensyariatan. Nabi ini sifat dia suka kepada budak-budak lah, sifat rahmah, sifat kasih sayang dengan budak-budak. Dalam masa yang sama, setiap rakaat Nabi buat macam tu, tapi dalam pergerakan yang sedikit lah, dan perkara tersebut tidak mengganggu khusyuk Nabi dalam semayang. Sebab itu Nabi melakukan perkara tersebut dalam solat. Ini semua sekiranya kita menanggung najis, maka hukumnya adalah sembahyang kita tidak sah. Sekiranya tidak menanggung najis, tidak mengapa. Kalau dukung kanak laki, bila dukung budak laki-laki yang belum dikhitan, belum disunat, sebahagian ulama menyatakan najis tersebut najis yang tersembunyi,
Ini bila najis tersembunyi tidak dikira menanggung najis. Tapi sebahagian di kalangan ulama mereka kata kalau belum sunat maka tak boleh untuk mendukung kanak-kanak tersebut dianggap sebagai menanggung najis. Ada dua pandangan di sanalah. Sama ada dianggap kanak-kanak lelaki yang belum sunat, belum dikhitan, adakah najis tersebut najis yang tersembunyi ataupun tidak. Kalau najis yang tersembunyi maka tidak mengapa. Kalau najis tersebut dianggap najis yang tidak tersembunyi, maka bila kita angkat dia seolah-olah kita menanggung najis. Nabi mendukung anak perempuan, bukan anak cucu perempuan, bukan cucu laki-laki. Apabila seseorang sedang sembahyang, dia sedang sembahyang dan di sana ada najis pada pakaian ataupun pada tempat dia sembahyang, dia sembahyang di atas tempat yang najis, cuma najis tersebut kering, dia pun tak tahu, ataupun najis pada badan dia, najis yang tidak dimaafkan, sama ada dia terlupa ataupun dia tak tahu. Kemudian lepas daripada tu baru dia tahu. Ketika sembahyang tu mungkin ada orang bagi tahu dia ataupun dia teringat, maka hukumnya sembahyang tersebut batal. Sebab dia sembahyang pada tempat yang najis, adapun pakaian dia tu pakaian yang najis, baru dia teringat pakaian ni terkena najis, maka sedang sembahyang dia batalkan sembahyang dan mulakan dengan sembahyang yang baru. Kalau najis pada pakaian, tukar pakaian baru. Kalau najis pada tempat, pindah ke tempat lain. Sekiranya dia tahu selepas daripada sembahyang, baru dia tahu, ada orang bagi tahu kat dia, maka dia kena ulangi sembahyang tersebut. Kalau dia masih dalam waktu, maka wajib dia melaksanakan sembahyang sekali lagi. Kalau terkeluar daripada waktu, maka dia kena qada sembahyang tersebut alat tarakhi, makna tak perlu segera, sunat dia segera. Kalau dia nak qada esok ke lusa ke tidak mengapa, sebab dah terkeluar daripada waktu. Tapi harus diingat, kerana bukan kecuaian dia, tak wajib disegerakan qada solat, tetapi wajib mengulangi sembahyang tersebut. Kerana dia dalam bab taharah ini dia dipanggil daripada bab al-ma'murat, bab yang disuruh, diperintahkan. Bila disuruh, diperintahkan, walaupun terlupa, walaupun tak tahu, tidak sengaja, tidak memberi kesan, makna dia kena buat sekali lagi, tidak dimaafkan. Dalam bab suruhan berbeza dalam bab larangan. Dalam bab larangan tidak mengapa, tidak perlu ulang dan tidak perlu qada. Tapi dalam bab suruhan, bila disuruh kemudian terlupa pula perkara tersebut, maka tak diberi kemaafan, kena buat sekali lagi. Kalau jatuh kepada orang yang sembahyang ni, jatuh najis, kalau najis tersebut kering, jatuh ke atas badan dia, kena pada badan dia, najis tersebut kering, badan dia pun kering, maka dia kalau jatuh pada pakaian, dia hanya kibaskan pakaian tersebut, dia bagi jatuh, tanpa dia menanggung najis yang ada pada badan atau pakaian dia. Kena buat segera, dia tak boleh biarkan lama. Begitu juga kalau najis yang basah. Kalau najis yang basah terkena pada pakaian, terkena pada pakaian, kena tanggalkan pakaian tersebut. Kalau dia pakai serban, terkena najis, taik cicak, basah lagi, kena pada serban, tanggalkan serban tersebut, cabut serban tersebut, ataupun kopiah, cabut kopiah tersebut. Kalau ada kain selendang, cicak berak, kena kita letak atas bahu, kena kita jatuhkan ke selendang tersebut, jangan kita tanggung dia, jatuhkan segera. Sebab najis yang basah kita perlu segera tanggalkan. Najis yang kering memadai dengan kita kibas sahaja. Sekiranya dia tak buat, dia tak kibas dengan segera, ataupun dia tak tanggalkan kain selendang yang terkena najis basah tadi dengan segera, maka pada ketika itu sembahyang dia batal dan dia perlu mengulangi sembahyang, buat sembahyang sekali lagi. Kalau seseorang dia melihat kepada seseorang yang lain yang sedang melaksanakan solat, dia lihat najis pada orang yang sedang solat tu, maka hukumnya orang yang melihat wajib memberitahu orang yang sedang sembahyang. Dia bagi tahu, walaupun orang yang sembahyang tak berdosa, sebab dia tak tahu najis, ada taik cicak ke, ada najis pada pakaian dia,
orang yang lihat wajib bagi tahu, walaupun dia sedang sembahyang wajib, kerana ia daripada bab menyuruh perkara yang ma'ruf, menegah perkara yang mungkar. Itu perkara yang kedua yang kita sambungan daripada yang minggu lepas, iaitu suci daripada najis tempat, badan ataupun pakaian dan pakaian. Perkara yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat ini hukumnya wajib dengan sempurna. Kalau pusat, keliling pusat, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tak sempurna dengannya melainkan wajib, maka hukumnya wajib. Kalau pusat ini sebenarnya bukan aurat, lutut pun bukan aurat. Antara pusat dan lutut itu wajib ditutup. Pusat boleh dibuka, lutut boleh dibuka. Tetapi perkara yang wajib tak akan sempurna melainkan dengannya, maka hukumnya wajib juga. Jadi pusat pun wajib juga lutut, wajib juga tutup, walaupun asalnya tidak wajib. Sebab perkara yang wajib tak sempurna melainkan dengan dia, maka hukumnya wajib. Wajib juga tutup pusat, wajib juga tutup lutut. Pusat ni bukan sekadar pusat, keliling pusat lah, daripada pusat sampai ke bahagian belakang. Belakang pun perlu tutup. Kalau dia sujud pakai baju singkat, nampak lurah ataupun bahagian belakang punggung dia, maka sembahyang dia batal. Sekiranya ukuran dia bawah daripada pusat tadi. Pusat bahagian depan, kita buat lingkaran sampai ke bahagian belakang. Kalau dia pakai boxer ke pakai baju dalam yang menutup, walaupun baju singkat, tapi tak nampak kulit dia, nampak boxer ataupun nampak pakaian baju dalam dia, maka pada ketika itu tidak batal. Dengan syarat pakaian ataupun pakaian dalam dia mestilah tidak menampakkan kulit. Kalau bintik-bintik, itu tidak sah juga, sebab nampak kulit, sebab ada bintik-bintik. Dia kena kain yang tebal lah, yang tak menampakkan kulit. Orang lelaki ni kalau sembahyang pakai tutup aurat tapi pakaian ketat, pakaian ketat, hukumnya khilaful aula, bawah sikit daripada makruh. Tapi kalau orang perempuan sembahyang pakai pakaian ketat, hukumnya makruh. Dia pakai dekat tempat dia sembahyang lah, mana sesama perempuan je nak lihat, orang lelaki tidak boleh lihat. Sesama perempuan hukumnya makruh. Tapi kalau pakai pakaian yang nipis, sama ada lelaki ataupun perempuan, maka hukumnya tak sah. Ketat lelaki makruh, perempuan khilaful aula, bawah sikit daripada makruh, bertentangan dengan perkara yang aula, yang afdal. Tapi kalau nipis memang tak sah. Stokin pun sama, perempuan wajib pakai stokin, tak pakai stokin pun tak apa, tapi tutuplah semua pakaian yang labuh. Tapi kalau pakai stokin tapi nipis, maka tak sah juga, dia kena tutup sekira tak nampak kulit. Dan perlu diingat, setiap yang dilihat daripada atas, maka hukumnya batal. Kalau nampak aurat, dilihat daripada bawah tidak batal. Macam kita pakai butang, baju Melayu kan ada butang 2, 3, kita pakai hanya 2 je, ataupun hanya 1 je, terbuka dada kita. Bila kita rukuk, dia akan terbuka luas. Kalau dilihat daripada atas nampak pusat kita, maka sembahyang tu batal. Sebab dilihat, walaupun mata kita tak dapat lihat, mata kita tak dapat lihat, bukan mata kita. Sekiranya kalau dilihat daripada atas tembus nampak pusat, maka hukumnya batal. Nampak daripada atas. Begitu juga kalau dia pakai pakaian yang longgar yang besar, kalau dilihat daripada atas nampak aurat pusat, sebab dia pakai longgar besar sangat. Dia pakai singlet ke apa ke yang longgar, yang besar, nampak kalau dia rukuk atau sujud nampak dalam, nampak daripada atas lah, maka hukumnya batal sembahyang. Sebab tu bila kita sembahyang, kita selalu akan tutup rapat baju, sebab dikhawatiri bila kita rukuk ataupun sujud, maka akan terbuka. Bila kita rukuk, ialah baju kita akan jatuh. Bila jatuh daripada atas boleh nampak aurat kita, maka tak sah sembahyang tersebut. Walaupun kita tak dapat lihat, walaupun tak ada orang yang melihat, sekira-kira dilihat maka nampak, batal sembahyang. Kalau daripada bawah tidak batal. Contoh kita sembahyang tingkat 2, orang bawah nampak bawah kain kita, tidak batal sembahyang kita, sebab dia nampak daripada bawah.
Begitulah juga kalau kita sujud, dia kangkang luas sujud, sampai orang daripada bawah nampak lutut dia, tidak batal sebab nampak daripada bawah, dia bukan nampak daripada atas ataupun tepi. Kesimpulan dia, apa yang nampak di antara pusat dan lutut daripada atas ataupun penjuru tepi, maka hukumnya batal. Kalau dilihat daripada bawah, tidak batal sembahyang. Dalil daripada Quran menutup aurat ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, maka gunalah perhiasan kamu ketika mana setiap kali kamu nak pergi ke masjid. Maknanya tutuplah, pakailah pakaian yang elok, yang baik ketika kamu nak ke masjid. Tutup aurat dengan sempurna maksud dia. La yaqbalullahu salata haidin bighairi khimar. Dari hadis Nabi, Allah Taala tak terima solat orang yang haid tanpa menutup aurat. Mana tak tutup aurat, kena tutup aurat. Orang yang haid memang tak sah sembahyang, kemudian tak tutup aurat lagi. Perkara yang keempat, syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Bagi orang yang mampu menghadap kiblat. Kiblat ni maksudnya menghadap ke Kaabah. Dinamakan kiblat kerana orang yang sembahyang tu yuqabiluha, menghadap ke arah kiblat. Sebab itu dinamakan Kaabah itu sebagai kiblat, kerana kita menghadap. Menghadap itu adalah daripada qabala yuqabilu muqabalatan, iaitu menghadap. Dan tidak wajib menghadap ke arah kiblat dalam apa-apa ibadat, melainkan ibadat solat sahaja yang wajib menghadap ke arah kiblat. Tawaf tak wajib hadap ke arah kiblat. Bahu kita yang hadap ke arah kiblat. Bahu kita yang hadap ke Kaabah bila kita pusing ke Kaabah tu. Baca Quran disunatkan hadap ke arah kiblat. Wirid ke disunat ke arah kiblat bagi makmum lah. Bagi imam disunatkan pusing belah kanan ataupun pusing menghadap makmum. Tak ada yang wajib menghadap kiblat ini, melainkan solat saja yang wajib. Yang lain tu kebanyakannya sunat. Tadi ada WhatsApp tanya saya, boleh tak baca Quran ketika baring tidur? Baca Quran bila pun boleh. Naik kereta boleh baca Quran, sambil berjoging, berjalan, semua boleh baca Quran. Tapi yang afdal adalah dalam keadaan tenang, duduk, kemudian menghadap ke arah kiblat dan dalam keadaan berwuduk. Itu semua adalah adab dan juga sunat. Kemudian menghadap kiblat ini dalil fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu alihkan muka kamu, iaitu hadapkan muka kamu ke arah Masjidil Haram, ke arah Kaabah. Ini semua yang disebutkan ini adalah untuk orang yang berada di luar daripada Kaabah. Kalau orang yang dalam Kaabah, dia hadap mana-mana dinding Kaabah boleh. Hadap ke pintu Kaabah ke, hadap ke dinding Kaabah ke, hadap ke mana-mana pun boleh kalau dia berada dalam Kaabah. Kalau berada di luar Kaabah, Kaabah saja kiblat kita. Kemudian menghadap ke Kaabah, menghadap ke arah kiblat ini adalah menghadap dada. Untuk orang yang sembahyang berdiri dan juga sembahyang duduk. Selain daripada itu, menghadap muka ataupun selain daripada itu menghadapkan muka ke arah kiblat, itu hukumnya sunat. Menghadap tapak tangan bila takbir Allahu Akbar, menghadap ke arah kiblat, itu pun sunat. Yang wajibnya dalam sembahyang dada, kita menghadap ke arah kiblat untuk bagi mereka yang sembahyang berdiri ataupun duduk. Kita beri salam tu kepala kita je. Sekira-kira orang yang belakang kita ataupun orang tepi kita nampak penuh pipi kita. Mana bukan beri salam sikit je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Penuh. Tapi muka sajalah. Dada tetap hadap ke arah kiblat wajib. Kalau berpaling dari dada sekali, kalau berpaling sikit tidak mengapalah. Berpaling daripada arah kiblat sengit terus, maka itu hukumnya batal sembahyang. Dan ada ketikanya menghadap ke arah kiblat ni bukan sekadar dada, muka dan juga dada. Ini untuk yang sembahyang mengereng sebelah kanan. Mengereng sebelah kanan orang yang sakit ataupun orang yang sihat sembahyang sunat dia sembahyang mengereng sebelah kanan.
maka mengereng tu dada dan juga muka dia menghadap ke arah kiblat. Seperti mana kita sembelih korban lah. Bila kita sembelih korban, binatang korban tu kaki-kaki dia semua kita hadap ke arah kiblat. Kaki dia. Bagi orang yang menyembelih, dia menghadap ke arah kiblat. Mana muka dan dada dia hadap ke arah kiblat. Tapi benda ni semua sunat je, bukan wajib. Tapi kalau yang mudah, yang mana yang tempat haiwan tadi tumbang jatuh, kita sembelih ajalah. Sebab nak berlaku ihsan kepada haiwan lah. Tidak menyakiti haiwan, nak cepatkan penyembelihan. Kalau kita nak raikan perkara sunat, takut-takut kita menyeksa dia, kita heret dia, kemudian baru nak sembelih dia. Kita tak perlu raikan perkara sunat pun tak apa. Yang penting kita buat ihsan kepada haiwan. Kemudian ada ketikanya menghadap ke arah kiblat ini, muka berserta dengan dua tapak kaki kita. Bila kita lunjurkan kaki untuk orang yang semayang dalam keadaan terlentang. Bila tak boleh semayang dalam keadaan mengereng sebelah kanan, maka dia berpindah ke posisi yang berikutnya, iaitu sembahyang dalam keadaan terlentang. Bila terlentang ini, dada dan juga muka dan juga tapak tangan, tak termasuk dada, muka dan bukan tapak tangan, tapak kaki kita. Kaki lunjur ke arah kiblat, muka juga menghadap ke arah kiblat. Cuma kepala ni perlu ditinggikan sikit. Maknanya kita letaklah beberapa lapis bantal, 2-3 lapis bantal, supaya orang yang sakit yang sembahyang tadi, kepala dia menghadap ke arah kiblat. Sebab wajib tau, kepala menghadap ke arah kiblat dan juga kaki dia lunjur ke arah kiblat. Ini semua posisi-posisi yang yang wajib, bukan sunat, yang wajib. Untuk orang yang sembahyang duduk dan berdiri, sembahyang mengereng belah kanan, dan juga sembahyang secara terlentang yang saya sebutkan tadi. Untuk orang yang sembahyang yang menghadap ke Kaabah ni, adakah disunatkan melihat Kaabah ataupun tidak? Dia tak perlu lihat Kaabah. Yang disunatkan adalah melihat tempat sujud. Tempat sujud tu kita disunatkan untuk ketika sembahyang, tak kira ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, ataupun ketika betul-betul sembahyang berhadapan dengan Kaabah, tetap disunatkan melihat tempat sujud, tak disunatkan melihat ke arah Kaabah. Walaupun ada satu pendapat daripada Imam Al-Mawardi menyatakan disunatkan lihat ke arah Kaabah. Tapi pendapat majoriti di kalangan ulama, termasuk ulama Syafi'i kita, adalah melihat kepada tempat sujud. Melihat ke tempat sujud, bukan melihat kepada Kaabah. Kiblat ni bagaimana kita tahu? Kita tahu kiblat ni ada beberapa cara. Ada dengan cara al-ilmu bin nafsi, iaitu tahu dengan cara kita melihat Kaabah. Okay? Kita duduk sembahyang dekat Mekah, kita lihat Kaabah, itulah kiblat kita. Perkara yang kedua, kemungkinan kita tahu. Kalau kita duduk Malaysia, kita tak tahu, melainkan kena guna kompas ataupun gunalah apa-apa alat yang boleh melihat arah kiblat. Ataupun cara yang kedua ini diberitahu oleh orang yang dipercayai. Mana orang tersebut mungkin orang duduk dah lama kawasan ni, kita baru pindah, kita tanya dia arah kiblat kat mana, dia pun bagi tahu, kita boleh percaya cakap dia. Ataupun cara yang ketiga, kita boleh ijtihad lah, kita tengok kompas ke apa ke, tengok masjid surau yang berhampiran kita, kemudian kita gunakan kompas lagi, tengok yang mana yang arah kiblat kita. Kita tak boleh bergantung semata-mata tempat matahari terbenam ataupun tempat matahari terbenam ni, kerana setiap hari matahari terbit dan terbenam di tempat yang berbeza-beza. Tempat dia lain sikit, jelah dia bukan satu tempat je. Kadang-kadang dia berpindah-pindah tempat. Jadi tak boleh dijadikan sebagai petunjuk ataupun dalil. Dan harus diingat, sekiranya seseorang itu memberitahu kepada kita ini arah kiblat je, maka wajib kita berpegang dengan pandangan orang tersebut. Bila mana orang tersebut adalah orang tempatan, dia orang tempatan, orang situ, dia kata arah kiblat dekat sini dek, maka kita kena ikut, wajib.
Dan pada ketika itu haram untuk kita ijtihad, mana kita nak gunakan ilmu yang kita ada ke tidak dibenarkan. Melainkan kita ada kompas yang betul-betul tepat, itu bolehlah sebagai kita boleh tengok. Tapi kalau orang tersebut yang dipercayai dan dah sudah lama, maka wajib kita berpegang dengan pandangan dia. Dan menghadap kiblat ni hukumnya adalah wajib ketika semayang, melainkan dua situasi yang harus untuk kita tak perlu hadap kiblat ketika semayang. Satu dipanggil sebagai solat syiddatul khauf, dalam situasi yang genting, ketika mana dalam peperangan semayang tetap wajib, walaupun dalam peperangan tetap wajib, cuma semayang sekadar yang mampu semayang. Ketika berperang tu dia semayang. Zaman dulu ketika menaiki unta tu, dia kan ketika sedang bertarung dia semayang lah. Dia buat isyarat rukuk, buat isyarat sujud, dia semayang. Tapi semayang macam mana pun tak boleh ditinggalkan, walaupun ketika dalam peperangan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, sekiranya kamu takut semayang dalam keadaan berjalan ataupun di atas tunggangan semayang. Ini semayang fardu di atas tunggangan, di atas kenderaan ataupun ketika berjalan. Ini dalam bukan semua situasi. Jangan kita semayang fardu nampak jam sikit je kita semayang atas kenderaan. Semayang fardu ini kena semayang secara sempurna, rukuk dan juga sujud dalam keadaan menghadap kiblat sempurna, melainkan dalam situasi genting saja yang dibenarkan. Begitu juga dalam situasi kita nak menyelamatkan harta kita, diri kita, contohnya berlaku peperangan ataupun berlaku gempa. Bila berlaku gempa bumi, banjir ataupun terbakar ke satu tempat, surau ataupun masjid, kita keluar, walaupun lebih 3 kali pergerakan kita keluar, boleh sambung di luar semayang. Sebab apa? Walaupun tak menghadap kiblat tu, walaupun dah berpaling ke arah kiblat, keluar daripada surau, boleh sambung semayang balik, kerana untuk menyelamatkan harta kita atau menyelamatkan jiwa kita. Perkara yang kedua yang harus untuk tak perlu hadap kiblat, iaitu sembahyang sunat. Sembahyang sunat harus tak menghadap ke arah kiblat. Walaupun sembahyang sunat yang berwaktu, seperti sembahyang sunat hari raya ke, gerhana ke, solat sunat tarawih ke, witir ke, tapi solat sunat tersebut dalam perjalanan, dalam safar lah, dalam safar, walaupun safar tersebut safar yang pendek. Sebab Nabi SAW pernah sembahyang di atas tunggangan, dia sembahyang witir. Apa hikmah dia? Hikmah dia supaya untuk meringankan orang yang bermusafir, bila dia nak semayang, dia tak perlulah untuk berhenti ke, untuk apa, dia boleh semayang di atas kenderaan, di atas motor dia, atas kereta dia. Cuma perlu diraikan keselamatan lah. Wajib menjaga keselamatan. Kalau rukuk sujud, buat isyarat je, rukuk tunduk sikit, sujud tunduk lagi, tapi dia nampak depan. Kalau dia bawa motor, dia nampak depan. Kalau dia bawa kenderaan, rukuk dia tunduk sikit, sujud dia tunduk sikit lagi, tapi dia nampak depan. Tak perlu hadap kiblat untuk sembahyang sunat di atas kenderaan. Tak perlu pun perjalanan yang jauh, sampai ke 81 km, tak perlu pun. Itu syarat untuk buat jamak, ataupun qasar, yang syarat 81 km tu, 2 marhalah. Untuk sembahyang sunat, dikira kita bermusafir je, tak kira bermusafir tersebut berjalan kaki, naik kenderaan, naik motor, naik unta ke, naik kereta ke, naik bas ke, dibenarkan untuk melaksanakan solat, apa-apa solat sunat, sama ada solat sunat mutlak ataupun solat sunat berwaktu, solat sunat duha ke, dibenarkan. Tak perlu menghadap ke arah kiblat. Solat fardu mesti, solat fardu mesti menghadap ke arah kiblat. Ini semua solat sunat yang ketika safar. Kalau solat sunat yang bukan safar, mana ketika mana dia tidak bermusafir, dia ada di kawasan, di rumah ke, ada di masjid ke, ada di satu tempat lah, mana dia tak dalam perjalanan, maka tak boleh dia buat di atas kenderaan, tak boleh dia buat secara berjalan. Dia sebenarnya
ada saja di masjid, di surau, tapi sebab ustaz kata boleh solat secara berjalan di atas motor, dia pun buat. Padahal dia tak pergi pun mana-mana tempat, saja-saja nak sembahyang secara berjalan ataupun atas motor. Itu tak dibenarkan. Sembahyang ketika safar, kalau kita tidak safar, maka sembahyang seperti biasalah. Sembahyang seperti biasa menghadap ke arah kiblat. Okey. Begitulah juga bila sebut tentang sembahyang di atas kenderaan, tak kiralah kereta ke, kereta api ke, kapal terbang ke, kapal ke, semua sama. Untuk sembahyang sunat, untuk sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Perkara yang kelima, syarat sah sembahyang, syarat sah solat ni adalah masuk waktu. Masuk waktu ni secara yakin. Yakin dah masuk waktu. Dia tengok, kalau kita dah ada jam bunyi, betul, tepat masuk waktu. Memang dia punya setting tu dah betul. Kalau silap setting, tak sah juga sembahyang. Contohnya jam tersalah setting. Dia setting yang bulan lepas punya. Bulan lepas kan masuk waktu awal sikit. Jadi dia tersilap setting bulan lepas punya, masuk waktu awal sikit, dia pun sembahyang. Maka dah habis sembahyang baru perasan, ini bukan satu Syaban, ni satu Rejab ni, tersalah. Maka kena sembahyang sekali lagi. Dia kena yakin masuk waktu. Sama dengan puasa juga. Puasa, kita tengok puasa ni, Bilal muazzin tu yang silap azan, bukan kita yang silap. Kita dengar dah betul lah azan maghrib, muazzin silap azan awal beberapa minit. Bila awal beberapa minit, muazzin yang silap. Kita yang buka puasa sebab kita tak peka, kita tak tengok jam tu, muazzin azan terus buka. Salah kita juga. Wajib kita kena qada balik puasa kita. Puasa kita tak sah. Walaupun kita dah puasa berapa jam tu, daripada subuh sampai ke 2-3 minit ke sebelum azan maghrib. Siapa suruh buka awal? Bukan kita buka awal, muazzin yang azan. Siapa suruh kita tak tengok waktu? Kena tengok, yakin dulu dah masuk waktu, baru kita buka puasa. Kalau tak, puasa tak sah. Begitu juga dengan sembahyang. Sembahyang pun tak sah. Dia untuk kita masuk waktu ni, sama ada buka puasa ataupun sembahyang, mestilah dalam keadaan yakin ataupun sangkaan yang kuat, yang hampir kepada yakin, baru boleh kita buka. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ini wajib kepada orang yang beriman. Dia ada kitab mawquta, waktu yang telah ketetapan yang telah ditetapkan. Kalau dia sembahyang dengan ijtihad dia, dia tengok, oh ini ke arah kiblat dia, kemudian dia sembahyang cuma tak masuk waktu lagi, sebelum masuk waktu, sedang sembahyang baru azan, maka sembahyang dia dikira sembahyang dia tadi adalah dikira sembahyang sunat mutlak. Kalau dia ada tertinggal sembahyang sebelum ni, contohnya dia daripada Kuala Lumpur pergi ke mana? Kedah. Kedah kan masuk waktu lambat sikit, lambat beberapa minit lah. Bila mana dia ikut waktu Kuala Lumpur ni, dia sembahyang, tengok-tengok baru azan, maka sembahyang dia tak sah. Sembahyang tadi tu, kalau dia ada tertinggal sembahyang zuhur contohnya, dia sembahyang zuhur tapi tak masuk waktu lagi. Kalau sebelum ni dia ada tinggal sembahyang zuhur, dikira sembahyang tu sembahyang apa? Qada. Dikira sah. Qada sembahyang zuhur, walaupun dia tak niat apa? Qada sembahyang zuhur. Kerana niat qada tu sunat. Niat tunai adaan, niat qada tu semua sunat. Kalau dia sembahyang sebelum masuk waktu zuhur, kemudian tengok-tengok baru azan, secara tidak sengaja, maka pada ketika tu sembahyang dia, kalau dia ada tinggal sembahyang zuhur, itu dianggap sembahyang qada dia. Kalau dia tak ada tinggal sembahyang apa-apa, sembahyang fardu zuhur sebelum ini, maka dianggap sebagai sunat mutlak. Dapat pahala sembahyang sunat biasa je lah, bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu dia kena sembahyang sekali lagi untuk sembahyang zuhur, sebab dia sembahyang sebelum masuk waktu. Perkara yang berikutnya, perkara yang keenam, syarat sah solat ini, dia mesti mengetahui tentang kefarduan solat. Dia nak sembahyang ni, sembahyang apa? Sembahyang fardu. Dia kena tahu ini adalah sembahyang fardu.
Jangan dia tak tahu semayang tu semayang fardu. Itu perkara yang ke-6. Perkara yang ke-7, dia tak boleh beriktikad perkara yang fardu itu sunat. Contohnya dia rukuk, dia sujud, dia anggap benda tu sunat, padahal benda tu fardu. Baca Fatihah dia anggap benda sunat, sebenarnya benda tu fardu. Ini ulama kata untuk masyarakat biasa diberi kemaafan, sebab orang biasa dia tak tahu tau yang mana satu rukun fi'ali, yang mana satu rukun qauli, yang mana satu rukuk ni sujud, rukuk ni fardu ke tidak, zikir subhana rabbiyal azim fardu ke tidak, dia tak tahu. Orang biasa dia tak tahu. Kalau dia tak belajar dia tak tahu. Jadi diberi kemaafan untuk orang yang biasa. Untuk orang yang belajar maka dia wajib tahu. Perkara yang terakhir, yang ke-8 adalah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Syarat sah semayang lah. Sebab bila kita melakukan perkara yang membatalkan solat, maka batal semayang kita. Perkara yang membatalkan solat ada 10. Kita ada bincangkan dululah 10. Tetapi yang utamanya kita bagikan kepada dua poin yang besar lah. Sama ada melalui qauli ataupun melalui fi'ali. Ada melalui perkataan batal semayang, ada melalui perbuatan batal semayang, ada melalui niat hati batal semayang. Dia niat nak batal semayang, batal lah semayang dia, walaupun dia tak melakukan perkara yang batalkan semayang. Itu semua 8 yang kita bincangkan pada malam ni lah. Habis mengenai dengan syarat sah semayang. Syarat wajib semayang ada 6. Syarat wajib, syarat sah lain. Syarat sah kalau kita buat satu yang bertentangan maka tak sah. Syarat wajib ni maksudnya apa perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu semayang. Contoh dia Islam wajib semayang. Kalau dia balik wajib semayang. Kalau budak-budak, kanak-kanak belum balik tak wajib semayang. Tak wajib, tapi kalau dia semayang sah. Ada apa-apa soalan tak? Tengah semayang kita boleh bagi tahu kat dia lah. Kita kata semayang kamu ni batal. Sebab tak, ketika dia semayang. Sebab kalau dia semayang nak tunggu dia habis semayang pun semayang dia memang tak sah. Sebab pada pakaian ada najis, ada tai cicak ke apa. Jadi kita bagi tahu dia lah. Cakap je sebab memang semayang dia batal. Semayang dia memang batal. Kalau kita nak tunggu sampai habis semayang pun memang dia kena semayang sekali lagi. Yang mana cara nak tegur dia arah kiblat semayang kat sini, kita nampak arah kiblat, cara nak tegur dia. Kalau dia sembahyang arah kiblat, kita bagi tahu dia kiblat kamu silap, dia kena batalkan semayang. Dia batalkan semayang, dia kena arah kiblat yang baru. Kita bagi tahu dia bukan arah kiblat ni silap ni, semayang batal. Kena arah kiblat satu, arah kiblat yang betul dan macam ni. Kalau kita pegang badan dia pusing, tak, semayang dia tetap batal sebab dia hadap bukan ke arah kiblat. Yang kata kita pusing badan tu bila kita berijtihad. Kita berijtihad sebelum semayang, kita nampak inilah arah kiblat, kita semayang. Kemudian rakaat yang berikutnya kita lihat sini pula sepatutnya arah kiblat, kita pusing ke arah sini. Pusing pula ke arah sini. Tapi kalau kita dah semayang memang dah salah dah. Dah salah. Daripada ketika itu kita tak boleh pusing-pusing. Memang kita batal agak semayang. Semayang kita memang tak sah. Kita kena semayang baru sekali lagi. Kalau misal kata kita tengah semayang, awal semayang kita, letak kucing menempel tak kata kita sepanjang kita semayang tu, adakah kita menangguh? Tak sah. Kalau dia duduk atas kita letak dia tepi. Mana kalau dia duduk atas kita angkat dia, letak dekat tepi kita, tak tepi. Jangan pula dia duduk atas kita biar aja. Ataupun kita yang angkat letak atas riba kita, itu pun batal juga. Kita yang sendiri angkat. Ataupun dia duduk, kalau dia duduk kita letak dia tepi kita lah. Tapi kalau dah habis semayang baru kita boleh angkat dia. Kalau habis semayang. Ustaz, ya. Berkenaan dengan najis Ustaz ya. Melekat kat baju orang, katalah saya belakang dia, jadi saya pun semayang ni.
Kali tu nampak ada cicak lah. Bagaimana adab tu cara tertib nak membagi tahu dia. Saya takut nanti kalau kita tak berani bagi tahu dia, sebab ada, kita nampak najis belakang, cuma kita tak berani bagi tahu dia, kita tunggu habis sembahyang lah. Habis sembahyang kita bagi tahu dia. Habis sembahyang kita bagi tahu dia, kata kamu sembahyang ni ada tak cicak pada pakaian kamu, kena sembahyang sekali lagi. Sebab Ustaz yang saya dipahamkan lah, yang kalau kita bercakap dengan dia lebih 3 perkataan, batal solat kita kan. Waktu kita tengah sembahyang, Kita pun sembahyang makan ini. dia sebagai imam ke makmum? Dia makmum kan, tapi dia sampai depan kita lah. Dia makmum depan kita, lepas sembahyang baru kita bagi tahu dia. Kita beritahu dia. Bukan ketika sembahyang. Pasal Ustaz kata tadi kan wajib kita beritahu dia. Wajib lepas sembahyang, sebab kita tengah sembahyang. Kalau kita tidak sembahyang tak apa, kita bagi tahu dia kalau kita tak sembahyang. Tapi kalau kita sembahyang, tunggu kita habis sembahyang sekali dengan dia lah. Kita bagi tahu dia kena buat sekali lagi. Okey. Ada apa-apa lagi? Ustaz, kalau kata kita buat lagi, kita yang kutip dari gaji tu jatuh kat bawah kita. Adakah kita boleh kita macam tu tunduk, kita nak buang lagi tu ke lagi dia? Tak, kalau najis depan kita biarlah. Kalau najis depan kita biar je, jangan kita sentuh dia. Dia tempat sujud. Tak, bukan tempat sujud, sama ada kita ke depan sikit atau kita ke belakang sikit, supaya tak sentuh najis tersebut. Kalau betul-betul kena dekat tempat sujud kita kena apa? Pendekkan sujud kita. Mana kecilkan sujud kita supaya kita tak menyentuh najis tadi. Kita tak menyentuh najis tadi. Tapi jangan kita pegang dia. Kalau pegang batal sembahyang kita. Sebab kita menyentuh najis. Melainkan kita guna kain serban kita. Kita apa? Kuiskan dia. Itu tak apa. Dalam kita setengah solat, kita nampak sign dia Ha? kita tersasar. Boleh. Ke mana ke arah kiblat sini kita boleh pusing. Sini boleh pusing. Kalau kita berijtihad lah. Kalau tak berijtihad, kita tengok memang arah kiblat situ, semua orang sembahyang situ, kita bersembahyang situ, rupa-rupanya silap. Ada orang bagi tahu bukan. Maka batal sembahyang kita. Pasti. Kita nampak memang arah kiblat ke arah situ, semua sembahyang, rupa-rupanya bukan. Kita cek balik, rupanya betul, bukan arah kiblat situ. Jadi kita kena sembahyang sekali lagi. Sebab benda yang diyakini salah, kena sembahyang sekali, kena buat sekali lagi lah. Macam kita sembahyang lah. Bila kita sembahyang, kita dengar kuliah maghrib, lepas tu sembahyang isyak, kita ingatkan ada wuduk tadi. Rupanya lepas sembahyang isyak baru teringat. Tadi dah batal wuduk waktu dengar kuliah tadi. Tapi dah habis sembahyang isyak lah. Tetap wajib sembahyang sekali lagi. Sebab dia tahu, dia yakin yang dia telah melakukan perkara yang batal wuduk, dia kena solat sekali lagi. Itu. Okey. Tak ada apa-apa, minggu depan kita masuk tajuk baru lah. Tajuk puasa ke tajuk sembahyang lagi? Puasa. Okey, semoga Allah Ta'ala beri kefahaman saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.